Dua dicekup terlibat cetak wang palsu. Assalamualaikum, selamat malam. Anda bersama saya Suhil Muhammad Nur dalam Berita Tengah Malam. Dipercayai terlibat hasilkan wang kertas palsu. Dua lelaki diberkas di sebuah kediaman di Bandaraya Kuala Terengganu semalam. Menurut Ketua Polis Negeri Datuk Mazli Mazlan, menerusi Op Raja Wali dijalankan bahagian risika dan operasi JSJK Terengganu, 27 keping wang kertas palsu, komputer riba dan peralatan mencetak wang palsu dirampas. Benar yang terbongkar apabila pengadu membuat report berkaitan dengan wang palsu yang ditemuinya semasa membuat closing account di kedai alat tulis tempat dia bekerja. Setakat ni mereka berdua saja. Seorang pembuat wang palsu, seorang pembantu dan pengguna wang tersebut. Kedua-dua suspek yang positif dadah itu direman selama 4 hari. Di Melaka pula, 59 individu ditahan selepas dikesan positif dadah dalam operasi khas bersepadu di sebuah pusat hiburan di Plaza Melaka Raya semalam. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Samah berkata dalam operasi bermula pukul 2.30 petang itu, 108 individu diperiksa. 59 daripadanya masing-masing 30 lelaki dan 29 wanita berumur antara 20 hingga 60 tahun dikesan positif dadah jenis ketamin. Turut ditahan seorang lelaki tempatan yang bertindak sebagai penjaga pusat hiburan itu serta 2 pekerja lelaki warga asing. Kesemua individu yang positif dadah disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Penjaga pusat hiburan terbabit pula disiasat mengikut Seksyen 55B Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana menggajikan pekerja asing tanpa permit yang sah. Manakala 2 lelaki warga asing yang ditahan disiasat mengikut Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963 kerana bekerja tanpa permit yang sah. Di Kelantan, lelaki etnik Rohingya didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas pentuduhan membunuh rakan senegara dalam kejadian di Kampung Melur pada 17 Oktober lalu. Tertuduh Muhammad Salam Muhammad Rashid, 32 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Rais Imran Hamid. Tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Salam didakwa membunuh seorang lelaki bernama Nurul Salam Muhammad Sadiq, 44 tahun, antara pukul 8 hingga 9.15 pagi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falena Itah Abu Bakar dan Syazalia Syed Suhaimin. Tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan ditawarkan dan mahkamah tetapkan 31 Januari tahun depan untuk laporan kimia dan forensik. Sementara itu, di Johor, seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan memandu dengan melulu sehingga menyebabkan kematian seorang pelajar tingkatan 5 Rabu lalu. Nur Azwan Ismail, 33 tahun, didakwa melakukan perbuatan itu di kilometer 13.5 Jalan Keluang, Batu Pahat, 7.04 pagi. Dia didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Farah Wahida Muhammad Syarif manakala tertuduh diwakili Peguam Bela S. Tamarah. Magistrate Nur Rasida Abdul Rahman membenarkan Nur Azwan diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Ia beserta syarat tambahan perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran sebulan sekali sehingga kes selesai.
selain perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah. Sebutan semula kes pada 30 November depan. 183 pelajar sekolah di Perak ditahan kerana terlibat kes jenayah bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata jumlah itu meningkat berbanding 65 orang bagi tempoh sama tahun lalu. Jenayah kekerasan merekodkan tangkapan tertinggi diikuti jenayah harta benda dan jenayah bukan indeks. 8 pelajar turut ditahan terlibat kesalahan berkaitan dadah. Pelajar ini amat terdedah. Terutamanya pelajar sekolah menengah ini terdedah dengan pelaku-pelaku jenayah ini tadi, di mana mereka ini amat, orang kata, senang dipengaruhi oleh unsur-unsur di luaran ini tadi. Jadi pihak polis melalui pegawai-pegawai saya akan memberikan ceramah dan juga pendedahan kepada pelajar-pelajar ini berkenaan dengan trend-trend jenayah dan juga berkenaan dengan risiko yang akan mereka alami jika terlibat dengan jenayah dan kesan kepada mereka, terutamanya untuk masa depan mereka. Beliau merasmikan program pencegahan jenayah dan meniti kerjaya dalam PDRM di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pari. Aktiviti penggunaan perisian komputer tanpa lesen membabitkan pelbagai sektor perniagaan dikesan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN. Serbuan ke atas 14 syarikat menemukan 45 perisian tanpa lesen pada 16 komputer peribadi dan 8 komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan melebihi RM955,000 berdasarkan statistik penguasaan bermula Januari 2020 sehingga Ogos 2023. Perisian tanpa lesen yang digunakan termasuklah AutoCAD, 3ds Max dan V-Ray. KPDN serius dalam melindungi keselamatan dan hak cipta karya di bawah perundangan Akta Hak Cipta 1987. Ini termasuk penggunaan perisian tanpa lesen dalam sektor-sektor kritikal yang boleh mewujudkan potensi risiko. KPDN menegaskan semua perniagaan dikehendaki menggunakan perisian berlesen dan sah sepanjang pengoperasian. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan penalti RM2,000 hingga RM20,000 bagi setiap perisian yang digunakan serta boleh dipenjara sehingga 5 tahun. Situasi banjir di Perak. Setakat pukul 10 malam, penduduk terjejas meningkat kepada 312 orang berbanding 290 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kesemua mereka ditempatkan di 3 PPS di 2 daerah. Di hilir Perak, penduduk terjejas meningkat kepada 170 orang daripada 50 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS Dewan Seberguna Padang Tembak. PPS SK Cangkat Lodak di Kerian pula menempatkan 86 penduduk daripada 21 keluarga. Manakala 56 penduduk daripada 18 keluarga berlindung di PPS SK Alur Pangsuk. Sementara itu, Polis Perak akan terus melakukan pemantauan secara berkala, terutama ketika musim banjir, bagi memastikan kediaman penduduk yang ditinggalkan berada dalam keadaan selamat. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, rondaan bot akan digerakkan selain penggunaan asad udara khususnya di kawasan terjejas. Beliau pada masa sama turut menyarankan penduduk terlibat agar melaporkan kediaman yang ditinggalkan kepada pihak polis. Mengikut apa ni pengalaman yang lepas, rumah-rumah yang mereka tinggal ni kita akan pantau dari masa ke semasa. Pihak saya juga ada buat rondaan secara berkala. Kalau kawasan tu banjir, kita akan buat rondaan melalui bot-bot yang kita gunakan ataupun melalui cara yang lain, tinjauan udara dan sebagainya untuk memastikan rumah mereka ini selamat. Tidak perlu bimbang, keselamatan akan terjamin dan rondaan akan dibuat setiap masa. Baik, RM20 juta diperuntukkan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT bagi kerja penyelenggaraan longkang dan sistem peparitan untuk elak kejadian banjir kilat. Menurut Menterinya Ngah Komeng, ia melibatkan 155 pihak berkuasa tempatan PBT.
Sejak bulan lepas, saya telah menggeser semua PBT, 155 PBT untuk segera menyelenggara longkang-longkang utama bagi mengelakkan kejadian banjir kilat di bandar-bandar. Kita ada peruntukan khas 20 juta ringgit untuk penyelenggaraan longkang dan sistem peparitan. Beliau hadir pada program sentuhan kasih KPKT di Sungai Siput. Met Malaysia sebelum ini menjangkakan 4 hingga 6 episod hujan lebat akan melanda negara bermula November hingga Februari tahun depan. Ia berpotensi mengakibatkan banjir di kawasan berisiko. RM3 juta diperuntukkan bagi kerja-kerja membaik polis Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah Melaka yang rosak akibat ribut. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerja-kerja pembersihan dan baik pulih mula dilaksana hari ini. Bantuan awal telah pun diberikan sebanyak 100,000 dulu untuk memastikan bahawa kerja-kerja pembersihan untuk melihatkan keselesaan kepada guru-guru datang diberikan dulu. Selepas itu dia akan memberikan peringkat untuk datang membuat penambahbaikan dan juga baik pulih sekolah ni. Beliau mengadakan lawatan bersama Exco Pendidikan Datuk Rahmat Mariman di Batu Berendam. Dalam pada itu, Datuk Rahmat memaklumkan pelajar tingkatan 1 hingga 4 sekolah berkenaan akan menjalani pembelajaran secara bergilir dalam kelas dan PDPR. Pelajar tingkatan 5 dan 6 pula akan belajar dalam kelas seperti biasa. Dan jangkaan pembaikan dijangkakan dalam 4 ke 6 bulan baru siap keseluruhannya. Itu akan ditentukan oleh JPN lah. Bila keadaan, orang kata keadaan dah agak selesa, kelas-kelas yang mengalami kerosakan kecil dah dibaiki, mungkin dah boleh buat penggiliran secara bersemuka lah. Sabtu lalu, ribut membadai sekolah berkenaan mengakibatkan 7 blok bangunan kelas dan pentadbirannya rosak. Salah satu blok kelas yang terjejas sepatutnya diguna untuk peperiksaan percubaan SPM yang bermula hari ini. Semua penghantaran bantuan ke penempatan orang asli di pedalaman yang terjejas ketika musim tengkujuh perlu melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar. Ia berkuat kuasa serta-merta. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Pengurusan Jaguar, Saiful Zahlan Muhammad Azmi berkata pihaknya akan menjadi penyelaras bagi semua jenis bantuan yang ingin disalurkan kepada komuniti itu. Berkuat kuasa serta-merta. Perbincangan itu baru je kita laksanakan sebab kita mengambil kira dengan keadaan yang berlaku sekarang apabila terlalu ramai yang memasuki kawasan kampung yang telah menyebabkan tanah jalan-jalan menjadi rosak. Ini menyekarkan penduduk kampung. Jadi kita mengambil kira atas kebajikan penduduk kampung. Kita berbincang dan bersetuju secara sebulat suara pada peringkat lapangan untuk menguatkuasakan arahan ini. Jangan mudah terpedaya dengan pihak yang menyamar NGO mengutip sumbangan untuk rakyat Palestin. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati terhadap penipu yang ambil kesempatan dalam situasi rakyat yang terkesan dengan krisis di Palestin. Justru beliau menyeru orang ramai menggunakan saluran rasmi dan merujuk pihak berkuasa untuk tujuan pengesahan. Beliau bercakap pada sesi temu bual bersama Radio Sabah FM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital Sabah. Dalam pada itu, beliau berkata beberapa isu perlu diselaraskan mengenai penggunaan rangkaian 5G di negara ini yang masih pada tahap rendah. Ini termasuk caj tinggi oleh beberapa syarikat telekomunikasi dilihat membantutkan usaha menarik lebih ramai rakyat menggunakan 5G. Kami daripada NSRC sini ada terima sebanyak 39 aduan daripada orang awam yang menyatakan nombor telefon Encik ni ada sebarkan link perjudian online dan untuk buat pelaburan palsu di sekitar Kuantan Pahang sana. Encik tahu tak perkara ni berlaku?
Tular di Facebook rakaman pualan telefon antara individu mengaku pegawai Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC dengan seorang lelaki. Dakwasi pemanggil, nombor telefon yang diguna mangsa ada kaitan dengan aktiviti jenayah. Dia kemudian cuba menyambungkan panggilan kepada rakan sejenayah yang menyamar sebagai polis. Semakan pasukan biar betul mendapati ia panggilan palsu. Menurut NSRC, ia modus operandi yang lazim diguna pakai sindiket penipuan. Mereka yang terjerat bakal ditipu dan berisiko rugi selepas diarah membayar sejumlah wang bagi menyelesaikan kes yang tidak wujud. Tegas polis, pihak NSRC tidak akan menghubungi orang ramai untuk sebarang siasatan. Jika anda jadi mangsa penipuan, segera lapor ke NSRC di talian 997. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jangan mudah terpedaya, elak jadi mangsa. Terlihat sebarang isu mencurigakan atau bahan fitnah, adukan ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik saudara, bertemu kembali. Komitmen Malaysia dan Singapura dalam menyelesaikan beberapa isu dua hala yang tertangguh sejak sekian lama menyaksikan perkembangan positif. Ini dibuktikan pada sesi pemukiman pemimpin kedua-dua negara kali ke-10 di Singapura. Laporannya bersama Azamuddin Hussein. Isu batu putih antara yang berlanjutan dan berupaya diselesaikan dengan pelibatan peguam negara antara Malaysia dan Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia sebagai langkah menamatkan segera sebarang isu berbangkit. I've suggested, although we discuss in Nanning about this 12-month period to try and resolve, but our position is that the both AGs in particular should then conduct the discussions immediately to try and resolve, because I think. Begitu juga bagi isu bekalan air. Perdana Menteri memutuskan pendirian Malaysia kekal menghormati komitmen bekalan air ke Singapura dan memastikan Johor menyegerakan usaha meningkatkan kapasiti bekalan menerusi pelebaran sungai. Selain itu, kajian daya maju bagi pengukuhan ekosistem Zon Ekonomi Khas SEZ dua hala sedang berjalan. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata, ia bagi memperinci tumpuan terhadap zon ekonomi itu untuk jangka panjang. Intend to jointly develop a Johor-Singapore Special Economic Zone, which is a substantial and promising project, which will enhance the cross-border flow of goods and people and strengthen the business ecosystem, and will improve the economic attractiveness for both. Turut berada dalam radar perbincangan kerjasama mengenai tenaga hijau dan pemerkasaan bidang keusahawanan dua hala Malaysia dan Singapura. Singapura bersetuju membantu memperkukuh industri PMKS Malaysia. Baik, hubungan akrab Malaysia dan Singapura diperkukuh menerusi sesi pemukiman pemimpin kedua negara antara Malaysia dan juga Singapura ini yang membawa kepada kesepakatan dalam pelbagai isu merangkumi isu air, darat dan juga udara. Dan pastinya perkembangan positif ini memberi limpahan positif kepada bukan sahaja kepada Semenanjung, bahkan juga kepada rakyat di Sabah dan juga Sarawak. Azam Hussein, Singapura, RTM. Malaysia Singapura sepakat menggesa gencatan senjata di kuat kuasa bagi menjamin ketegangan di Gaza dapat diredakan sekaligus menjamin keamanan dan menamatkan kesengsaraan rakyat Palestin. Singapore and Malaysia supported the resolution, UN resolution on this ceasefire. And that is to me very critical for now. And humanitarian assistance. That position is jointly endorsed by both countries and majority of the countries of the world. We take, of course, a much stronger position because, as I've said, the whole issue is not what happened 2 weeks ago, but the issue what we term as politics of dispossession. I mean, countries cannot continue to colonize another part of the
Palestinian lands. But what is critical for now is, of course, peace and stop the killings of civilians, babies and women. Malaysia dan Singapura antara 120 negara yang menyokong undi resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang menyeru gencatan senjata segera dan berkekalan di bumi Gaza. Subsidi dan kawalan harga ayam yang ditamatkan bermula Rabu ini bertujuan kurangkan ketirisan subsidi yang dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Ia selaras langkah penyasaran semula subsidi yang dilaksana kerajaan. Penamatan subsidi ayam ini telah mengambil kira situasi dan tren semasa bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam telah mulai stabil yang menyumbang kepada harga pasaran semasa kini berada di bawah harga shilling. Subsidi telur grade A, B dan C diteruskan menggunakan mekanisme sedia ada. Dalam pada itu, Datuk Seri Mohamad beri jaminan tidak akan berlaku kenaikan harga ayam secara mendadak susulan langkah penamatan subsidi dan kawalan harga ayam pada 1 November ini. Ia memandangkan rata-rata peniaga menjual ayam jauh lebih rendah daripada harga siling RM9.40 ditetapkan. Pembekal turut beri jaminan bekalan ayam mencukupi ketika ini dan masa depan. Oleh itu, kalau berlaku pengapungan, kita berkeyakinan harganya tidak naik mendadak, dia akan stabil. Kalau naik mendadak, kita akan tanya kenapa. Sebab bekalannya cukup. Yang selalu naik mendadak bila bekalan tidak cukup. Sekarang, pihak pembekal menjamin bahawa pembekalnya cukup dan kalau berlaku keruncingan tak cukup, kita ada standby untuk bawa daripada luar dengan segera. Beliau turut meminta orang ramai agar tidak membuat pembelian panik, memandangkan bekalan ayam dijamin mencukupi. Penjimatan RM100 juta sebulan susulan langkah penamatan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa 1 November ini membolehkan kerajaan meningkatkan pelbagai inisiatif sosioekonomi dan kebajikan rakyat termasuk bantuan tunai. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menjelaskan penjimatan itu juga dapat diguna bagi memperkasa industri peternakan ayam. Ini termasuk melalui bantuan insentif dari segi pembiayaan dana pusingan kepada penternak bersaiz kecil dan sederhana. Selain skim mikrokredit sebagai bantuan modal pusingan kepada penternak komuniti dan program transformasi reban ayam terbuka kepada reban ayam tertutup. Selain itu, harga ayam juga tidak akan naik mendadak jika harganya diapungkan. Ia selepas beberapa sesi libat urus kerajaan bersama pemain industri seperti pengeluar ayam dan pasaraya. Apabila harga ayam diapungkan bermula 1 November ini, harga sekilo ayam pada peringkat runcit di kawasan luar bandar dijangka masih sekitar RM10.40 sekilo. Harga ayam di peringkat pasaraya pula dijangka tidak akan melebihi RM9.40 sekilo. Buat masa ini, kerajaan memutuskan untuk meneruskan subsidi dan mengawal harga telur supaya tidak membebankan rakyat. Baik, isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berharap momentum cemerlang atlet negara pada Sukan Para Asia APG 2022 diteruskan pada Sukan Paralimpik 2024 di Paris. Beliau mahu atlet yang bakal menyertai tamasya berprestij itu mempamerkan semangat juang tinggi untuk negara.
Tapi kalau mempunyai tekad dan semangat, insya-Allah, dan juga dengan apa yang kita ada minister, kita memberikan segala sokongan dan dorongan, insya-Allah lah. Tapi kita terus bagi semangat mereka lah. Dato' Dr. Wan Azizah hadir pada majlis sambutan kepulangan 113 wira dan wirawati negara yang beraksi pada APG 2022 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kontijen para negara menamatkan cabaran di Hangzhou dengan 7 pingat emas, 15 perak dan 17 gangsa untuk berada di tangga ke-12 keseluruhan. Kejohanan Silat Antarabangsa Shah Alam 2023 yang melabuhkan tirainya pada Ahad mendapat penyertaan menggalakkan. Seramai 1,000 pesilat dari dalam dan luar negara memeriahkan kejohanan tersebut yang berlangsung sempena sambutan Hari Bandaraya Shah Alam ke-23. Saingan yang berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober itu turut disertai pesilat dari Selangor, Melaka, Kedah, Sarawak, Perlis dan luar negara. Dan kita juga mendapat penyertaan daripada luar negara iaitu daripada Indonesia dan juga daripada Brunei. Kelab-kelab silat yang bertanding ini kita sebenarnya berusaha untuk mencungkil bakat-bakat baru dalam arena silat negara lah. Pada penganjuran kali ini, sebanyak 7 kategori dipertandingkan dengan johan keseluruhan membawa pulang RM3,000 beserta piala iringan. Masalah kewangan dihadapi kelab Liga Super ketika ini mampu mengganggu perancangan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk mengekalkan jumlah pasukan bertanding musim depan. Perkara itu diakui Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalingam. Jelas beliau, struktur Liga Super dengan penyertaan 14 pasukan di ketika ini adalah yang paling terbaik. Tahun lepas MFL telah membuat keputusan yang amat keras untuk menolak lesen 2 pasukan negeri iaitu Melaka dan juga Sarawak. Dan itu menunjukkan seriousness daripada FIB, First Instance Body, bukan daripada Sekretariat MFL, daripada Badan Pelesenan. Dan kami lihat tahun ini Badan Pelesenan juga mengambil kedudukan yang sama di mana perkara isu gaji ini yang kita hendak berhentikan daripada industri bola sepak kita telah pun berlaku lagi. Dalam pada itu, Datuk Stuart turut mendedahkan salah satu daripada 2 pasukan yang dilanda masalah berkenaan adalah Kedah Darul Aman FC. Beliau bagaimanapun memuji tindakan pemilik Sang Kenari, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar yang berani tampil menjelaskan masalah kewangan dihadapi pasukan. Kedah sedang berusaha dan ada menerima segala sokongan yang boleh diberi daripada MFL. Kedah bukan pasukan yang repeat offender. Kita tahu pasukan Kedah telah mengalami situasi begini dan bukan diminta oleh pasukan sendiri. So kita bagi ruang kepada pasukan untuk menyelesaikan perkara ini secara dalaman. Tan Sri Dr. Muhammad Daud sebelum ini mengakui pasukannya berdepan masalah kewangan sekaligus menyebabkan bayaran gaji pemain dan pegawai tertunggak sejak Ogos lalu. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah malam, saya Suhil Muhammad Nur, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.